شملنا بالمصطفى أجمع. صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا، صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا. وبه فنزور إلينا واعطينا بكل ما طمع، وكفينا كل البلايا وادفع الآفات وارفع. صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا، صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا. وسقينا يا رب أغثنا يا الله بحياها الطال يهمع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. واختم العمر بحسنى يا الله، وحسين العقبى ومرجع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد الترى وآله والصحابة مسنا شع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع، فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنه يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini dapat lagi kita meneruskan kuliah secara online, di mana pada malam ini kita akan mengupas satu topik yang bertajuk hati yang sihat ataupun al-qalbus sahih. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kita akan membicarakan pada malam ini ialah hati yang dengan makna qalbun ruhani. Di mana hati itu terbahagi kepada dua makna. Yang pertama, hati yang dikenali dengan qalbun jismani. Apakah yang dimaksudkan dengan qalbun jismani? Qalbun jismani ataupun hati yang dibangsakan kepada tubuh badan, iaitulah yang kita maklum, iaitu satu daging yang terdapat di dalam hati kita, yang terdapat di dalam dada kita, yang mana dengan dia sekiranya kita sakit, maka ianya perlu dirawat di hospital ataupun di klinik, bertemu dengan pakar perubatan ataupun doktor. Maka ini dikatakan qalbun jismani. Maka hati dengan makna yang kedua iaitulah qalbun ruhani. Maka qalbun ruhani inilah yang kita akan berbicara pada malam ini di dalam satu topik yang kita akan bahaskan, iaitulah berkaitan dengan hati yang sihat. Qalbun ruhani ialah satu hati yang mana ianya sangat-sangat unik, yang tercengang akal kita untuk memikirkan. Akan tetapi ianya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tiap-tiap insan. Tiap-tiap hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki hati dengan makna yang kedua ini, iaitulah qalbun ruhani. Hati yang sangat unik, yang tercengang di akal kita untuk memfikirkan akannya. Akan tetapi di sanalah maknanya segala maklumat input akan diperfungsikan dengan hati yang dikatakan dengan hati ruhani ini. Semua maklumat, kita memahami satu-satu benda. Ini baik, ini buruk. Kita mengetahui ilmu. Kita mengetahui ini rasanya begian. Setelah mana kita mengecap dengan lidah kita,
Kita dapat mengetahui ini bunyi sesuatu bagian. Setelah mana kita dengar dengan telinga kita. Semuanya maklumat tersebut ialah hakikatnya daripada qalbun ruhani yang Allah Ta'ala jadikan di diri kita masing-masing. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati inilah yang perlu kita jaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Asy-Syu'ara, pada ayat yang ke-87 dan juga 89. Allah Ta'ala berfirman, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akan tiba pada satu hari nanti, semua manusia, semua yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempuhinya, di mana pada hari tersebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah hari yang tidak bermanfaat lagi pada hari itu segala harta-harta engkau. Tidak bermanfaat lagi pada hari itu anak-anak cucu pinak engkau. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali, melainkan yang bermanfaat pada ketika itu ialah hati yang kita bawakan. Iaitulah hati yang sihat. Iaitulah hati yang selamat sejahtera daripada segala kekotoran dan kecederaan dan segala maknanya kecacatan. Maka oleh itulah kita perlu menjaga hati yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang mana kita perlu pastikan hati dengan makna yang kedua itu qalbun ruhani perlu berada di dalam kekal sihat selamat sejahtera. Yang mana hati yang sihat bermakna iaitulah hati yang berfungsi sesuai dengan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah fungsi ataupun guna faedah Allah Ta'ala menjadikan qalbun ruhani kepada kita? Ialah minal ma'rifatillah, untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mahabbatihi, untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syauqi ila liqaihi, untuk kita merindui Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal inabati ilaihi, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga fungsi gunanya hati qalbun ruhani ini Allah Ta'ala jadikan kepada kita untuk kita menghadapankan Allah daripada segala-gala nafsu syahwat. Itulah gunanya qalbun ruhani. Hati yang kita nak bicara pada malam ini ialah untuk mencintai Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk merindui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dikatakan dengan hati yang sehat. Maka para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh yang demikian sangat-sangatlah perlu kita menjaga hati yang tersebut. Sangat-sangat perlu kita jaga. Namun malangnya, ramai daripada kalangan kita alpa, ramai daripada kalangan kita lalai cuai daripada menjaga hati tersebut. Ramai yang leka, ramai yang abaikan penjagaan terhadap qalbun ruhani ini daripada kekal sihat. Kita
bimbang qalbun ruhani ini sakit. Kita takut lebih laginya, takutnya qalbun ruhani kita itu mati. Maka pada ketika itu kita akan menyesal ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang menjaga, akan tetapi menjaga tubuh badan fizikal. Sama ada fizikal yang berbentuk luaran ataupun batin dalaman. Dia jaga daripada terkenanya kencing manis. Jaga dirinya daripada kena serangan sakit jantung. Jaga dirinya daripada terkena penyakit buah pinggang. Begitu juga fizikal luaran. Ramai mereka yang menjaganya lebih-lebih lagi pada bahagian muka mereka. Supaya tidak nampak lesu. Supaya nampak cantik. Supaya tidak berjeragat, tidak berjerawat, hitam dan sebagainya. Maka ini ramai daripada kalangan kita hanya menumpukan aspek penjagaan kepada perkara tersebut. Akan tetapi menghampakan, melalaikan daripada menjaga qalbun ruhani kita yang sangat penting untuk kita menjagainya agar ianya kekal sehat, tidak sakit dan juga tidak mati. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menjaganya. Kerana apakah? Kita mesti menjaga qalbun ruhani ini agar kekal sihat, tidak sakit, tidak mati hati kita. Hati dengan makna qalbun ruhani itu. Yang pertama, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menjaganya lebih daripada segala-gala yang lain. Kerana yang pertama, mahallun nazar. Hati itu ialah tempat tilikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menilik, tidak melihat kepada rupa zahir kamu, kepada harta kamu yang kamu miliki. Akan tetapi yang Allah Ta'ala tilik ialah pada hati-hati kamu dan juga amal-amal kamu. Maka jelaslah pada hadis ini, dengan bahawasanya kita dapat ketahui hati ialah tempat tilikan Allah, yakni tempat untuk Allah Ta'ala menilai seseorang itu ahli syurga untuk dimasuki syurga dan juga untuk diberi pahala, iaitulah di hati masing-masing. Maka kalau qalbun ruhani kita itu sakit, buta, maka pada ketika itu kita telah mendatangkan azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, para penonton, semoga kita semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa kita perlu menjaga hati ruhani kita agar ianya kekal sihat wal afiat, tidak sakit, tidak mati. Yang kedua, kerana hati ialah sebagai raja bagi anggota-anggota kita. Salahul jawarih bisalatil qalbi. Apabila baiknya hati kita, hati ruhani itu, maka anggota-anggota yang ada pada diri kita yang fizikal, tangan, telinga, mata, mulut, lidah dan sebagainya akan menjadi baik. Bila ianya akan menjadi baik anggota ini? Apabila hati ruhani tersebut
sehat mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita jaga dia agar tidak sakit dan juga tidak mati. Maka bila hati kita itu sehat, hati itu kita bercahaya dengan cahaya maknanya kecintaan kepada Allah, maka segala anggota-anggota kita akan menjadi taat kepada perintah Allah. Ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, jaga-jaga hai umatku, sesungguhnya di dalam tubuh kamu itu Allah Ta'ala mengurniakan kepada kamu satu hati, iaitulah qalbun ruhani. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila baiknya qalbun ruhani yang ada pada diri kita itu, nescaya baiklah anggota-anggota kita yang lain. Wa iza fasadat, sebaliknya apabila tidak elok, kotor, cemar, jijik qalbun rohani kita itu dipenuhi dengan daki-daki, fasadal jasadu kullu, maka anggota-anggota kita juga akan menjadi tidak baik, berdaki, berkarat. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahiyal qalbu, itu ialah hati. Itu ialah hati. Hati yang dikatakan dengan qalbun jism, qalbun ruhani. Begitu jugalah dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rentetan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, katanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-qalbu malikun, hati itu seperti raja, kata Abu Hurairah. Hati, qalbun ruhani, diibaratkan seperti raja. Maka kita tahulah raja macam mana, kedudukannya tinggi, setiap apa yang diperintah rakyat perlu lakukan. Maka hati itu diibaratkan seperti raja. Wal a'dha'u junuduh, maka segala anggota kita, tangan baik, telinga baik, mata baik, lidah baik, segala-galanya, kaki, semuanya merupakan tentera-tenteranya, merupakan rakyat-rakyatnya. Fa iza tabal malik tabat junuduh, maka apabila baiknya raja tersebut, maka rakyatnya, anggota-anggotanya, tentera-tenteranya itu akan menjadi baik. Sebaliknya, wa iza khabuthal malik, sebaliknya apabila jahatnya satu-satu raja itu, khabuthat junuduh, maka jahatlah tentera-tenteranya, kerana tentera-tentera akan mengikut pemerintah, akan mengikut arahan daripada ketuanya. Maka begitulah hati sebagai raja. Baiknya hati, maka baiklah segala kelakuan-kelakuan kita. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis ini, begitu juga daripada kata-kata Abu Hurairah ini, dapat kita fahami, dapat kita mencanggahi akan perkataan-perkataan mereka yang menyelewengkan kefahamannya. Di antaranya suara-suara sumbang mengatakan, biarlah kita tidak sembahyang pun asalkan hati kita baik. Biarlah kita tidak menutup aurat pun asalkan hati kita itu baik, kerana ini tempat tilik Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita katakan satu fahaman yang songsang, satu fahaman yang tidak selari dengan fahaman-fahaman yang sebenar. Kerana tidak boleh kita katakan
orang yang tidak menutup aurat, orang yang tidak sembahyang, orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hati yang baik, tidak benar. Kerana apa? Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hati ialah raja yang mengawal, yang mengontrol segala tindak laku kita, anggota-anggota kita. Sekiranya hati itu bersih, anggota tidak akan melanggar perintah Allah. Sebaliknya, orang yang melanggar perintah Allah, keluar daripada rumah tidak menutup aurat, ataupun tidak sembahyang, ataupun melakukan kemaksiatan, itulah cerminan bahawasanya hatinya tidak sehat. Hatinya kotor. Hatinya berdaki, berkarat, berkulak dan sebagainya. Itulah pantulannya yang dapat kita fahami. Maka tidak benar para penonton yang dirahmati oleh Allah sebagaimana apa yang diungkapkan oleh setengah-setengah pihak. Para penonton, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita perlu menjaga hati. Ialah kerana hati ini menjadi tempat diuji. Hati ini menjadi satu tempat yang banyak sekali akan didatangi ujian-ujian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu, ujian itu akan diletakkan di dalam hati manusia-manusia. Ujian akan dimasuki ataupun akan menerima hati kita itu segala macam-macam ujian. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisbah bandingnya seperti kita menganyam tikar satu utas demi satu utas. Tikar, kenal tikar? Maka tikar ini nak buatnya payah. Kena sulam, ayam satu-satu, tarik satu, buat keluar satu, masuk pula, buat keluar satu. Maka begitulah hati kita. Ujian demi ujian akan datang di dalam hati kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu demi satu. Datang yang ni kita tepis, datang yang lain pula. Masuk yang ni pula, keluar ni pula. Begitu hati manusia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuqtatan sauda. Maka kata Nabi, mana-mana hati yang dimasuki dengan ujian-ujian kemaksiatan, lalu tu dia menerima ujian kemaksiatan tersebut dengan melakukannya, maka pada ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dititikkan di dalam hati seseorang itu dengan satu titik tumpukan-tumpukan yang hitam ada di hati kita. Satu maksiat yang kita buat, satu titik ada pada hati kita. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatan bayda. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana hati yang mengingkari fitnah ataupun dapat menepis ujian kemaksiatan itu dengan bahawa dia tidak melakukan maksiat daripada qalbun rohani tersebut, maka pada ketika itu pula dititikkan pula dengan tumpukan yang putih pada hati seseorang, hatta tasir alal qalbaini, sehinggalah terjadinya qalbun rohani kita itu menjadi dua bahagian, ada yang putih, ada yang hitam. Ala abyadha misla safa fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang putih ini, hati yang dapat menangkis
menangkis ujian-ujian yang didatangi terhadapnya daripada kemaksiatan kepada Allah, maka apa-apa segala yang datang, ia tidak akan dapat memudaratkan hati mereka yang memiliki hati yang putih. Wal akhar, akan tetapi hati orang yang mempunyai hati yang hitam, maka ketika itu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Maka orang yang memiliki tumpukan-tumpukan hati yang hitam sehingga berkarat hatinya seperti bekas yang berkarat, maka ketika itu seseorang tidak akan dapat mengenali yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang sewajarnya kita tinggal dan ikuti. Maka orang yang memiliki hati yang gelap, hati yang kotor, yang penuh dengan karat daki, orang ini tidak mengenal lagi yang mana baik, yang mana yang buruk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita daripada perkara-perkara yang tersebut. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh yang demikian, daripada 3 sebab yang diutarakan tadi, dapat kita fahami tentang kepentingan, muhimnya kita menjaga hati kita agar hati kita kekal sihat, mencintai Allah, merindui Allah, daripada menjadi hati yang sakit, hati yang mati. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah pula yang dikatakan dengan orang tersebut memiliki hati yang sehat? Yang mana hati yang sehat kita ta'rifkan ialah hati yang mencintai Allah, hati yang merindui Allah, hati yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hati orang yang sehat, qalbun ruhaninya sehat. Maka apakah ciri-ciri hati orang yang memiliki hati yang sehat ini? Yang pertama ialah hati yang meninggalkan dunia, hati yang berpindah daripada meninggalkan dunia tersebut. Ini ialah hati yang sehat, dengan bahawa dia meninggalkan dunia, berpindah kepada akhirat. Ini merupakan hati yang sehat, hati yang ingat kepada akhirat, hati yang tidak mahu kepada dunia. Ini merupakan hati yang sehat. Qalbun sahih, orang yang memiliki hati yang sehat ialah hatinya meninggalkan dunia, hanya menuju kepada akhirat. Maka kita katakan, apakah yang dikatakan dengan dunia? Apakah yang dikatakan dengan akhirat agar kita dapat fahami? Kerana kita sekarang berada di atas dunia. Bagaimana kita nak memindahkan hati kita ini agar pergi kepada akhirat, tidak berada di dunia? Apakah yang dimaksudkan? Maka kata ulama, dunia ini dikatakan dunia, kullu syai'in yushghiluka 'anillahi fahuwa dunya. Tiap-tiap sesuatu yang mendindingkan akan seseorang itu untuk ingat kepada Allah, maka itulah dikatakan dunia. Walaupun dalam rupanya ibadat seperti akhirat, nampak seperti seseorang itu hatinya ingat kepada akhirat, akan tetapi hatinya ada nak menunjuk-menunjuk, hatinya ada nak suruh orang kata baik dan sebagainya. Walau rupa zahir nampak seperti ingat akhirat, hakikatnya itu dikatakan dunia. Orang tersebut bukannya hati yang sehat. Sebaliknya, wa kullu syai'in yu'inuka 'ala tawajjuhi ila Allah fahuwa ukhra.
Maka tiap-tiap sesuatu yang menolong kita untuk berhadap kepada Allah, maka itulah yang dikatakan dengan akhirat. Walau fizikal rupanya seperti kenampakan orang itu keduniaan. Contoh, bangun pagi-pagi, start kereta, start motor, pergi tempat kerja. Nampak seperti, oh dunia orang ni. Balik pula malam. Nampak seperti dunia. Akan tetapi hatinya keluar daripada rumah, start kereta, pagi-pagi umpamanya, pergi kerja kerana untuk menanggung nafkah, untuk memberi makan minum kepada anak isteri. Maka ini dikatakan akhirat. Maka itulah sebagai cerminan kepada kita untuk kita mengetahui konteks mana dunia, mana yang dikatakan dengan akhirat. Walhasilnya, orang yang hatinya sehat ialah hati yang terikat dengan akhirat. Maka itulah yang perlu kita ada di dalam hati kita masing-masing. Nabi SAW bersabda, Al-Kayyisu, orang yang bijak ialah mereka yang mempersiapkan dirinya untuk menempuhi hari kematian. Ini ialah orang yang bijak. Maka pastikan kita jadi golongan orang yang bijak. Iaitulah orang yang mempersiapkan diri untuk kematian, untuk menuju akhirat, agar kita itu berjaya. Sebaliknya, kalaulah kita tidak mempersiapkan diri kita dengan mengikut hawa nafsu kita sewaktu kita berada di atas dunia ini, sehingga lalai kepada ibadat-ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini ketahuilah ialah orang yang cuai, orang yang bodoh. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri yang kedua, iaitulah untuk kita mengetahui kita ini daripada golongan yang mana. Adakah hati kita sihat atau sebaliknya hati kita itu sakit? Maka di antaranya ciri-ciri mereka yang memiliki hati yang sihat, hati yang mencintai Allah, hati yang merindui Allah, hati yang makrifat Allah Subhanahu wa taala, ialah yang kedua, hati yang membenci terhadap perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyun nasi afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat, siapakah manusia yang dikatakan yang baik? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu makhmumil qalbi saduqul lisani, saduqil lisani. Orang yang baik, kata Nabi, ialah tiap-tiap mereka yang hatinya baik, saduqil lisan, dan lidahnya hanya bercakap yang benar. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ya Rasulullah, saduqul lisani na'arfuhu, bercakap percakapan yang baik, yang benar, itu kami tahu. Fama makhmumul qalbi, tapi apakah yang dimaksudkan oleh engkau ya Rasulullah, hati yang baik? Yang mana Nabi kata inilah orang yang baik, iaitulah hati yang baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang baik dimaksudkan ialah huwa taqiyyun naqiyyu, ialah hati seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih, hati yang benci kepada perkara-perkara maksiat, hati yang manakala benci kepada perkara maksiat, maka anggotanya tidak melakukan perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang zalim. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam
orang yang baik. Maka oleh yang demikian, kalaulah kita ini tidak ada rasa kebencian di dalam hati kita terhadap perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, bahkan kita melakukan perkara tersebut, maka ketahuilah kita berada di dalam situasi hati yang tidak sehat, yang mana ia merupakan hati yang sakit pada ketika itu. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, orang yang dikatakan hati yang sehat ialah hati yang senantiasa mengingati akan pemilik tersebut daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun hati yang manakala anggotanya melakukan maksiat, dia akan mencela dirinya, dia akan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mereka yang mempunyai hati yang sehat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mana kita mengetahui beberapa perkara yang dikatakan dengan hati yang sehat dan kewajipan kita untuk menjaganya, maka oleh yang demikian, marilah sama-sama kita menjaga hati tersebut daripada ianya dicemari dengan dosa-dosa ataupun maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, setakat itu sahaja untuk pertemuan kita pada malam ini di dalam siri kuliah online kita. Moga-moga ianya bermanfaat kepada kita semua dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO peringkat kebangsaan yang khusus berkhidmat dalam pengurusan jenazah sama ada di dalam dan luar negara. Pihak SPJM berpengalaman dalam menguruskan jenazah-jenazah kritikal seperti jenazah reput, HIV/AIDS, TB, COVID-19 dan lain-lain. Berdaftar secara rasmi di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS sebagai sebuah pertubuhan bertaraf kebangsaan pada tanggal 24 Januari 2018. Bertujuan membantu waris yang kurang berkemampuan dalam mengendalikan urusan jenazah ahli keluarganya dan mendidik masyarakat tentang keperluan mendalami ilmu pengurusan jenazah. SPJM, ke arah pengurusan jenazah patuh syariah profesional dan antarabangsa. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.facebook.com/Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia.